semua, video pada kali ini kita akan kenali dua lagi pahlawan tempatan. Yang pertama adalah Yam Tuan Antah. Yang kedua adalah Datuk Bahaman. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran yang akan kamu capai di akhir pelajaran adalah yang pertama, kamu akan dapat menyenaraikan tokoh tempatan. Yang kedua, kamu akan dapat menyatakan sebab penentangan tokoh tempatan ini. Yang ketiga, kamu akan dapat menerangkan peristiwa penentangan tokoh tempatan terhadap penjajahan kuasa asing. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pahlawan yang pertama, iaitu daripada ni dia. Bendera negeri mana ni? Ya, betul, bendera negeri Sembilan. Tokoh di negeri Sembilan adalah Yam Tuan Antah. Nama sebenar beliau adalah Tuanku Antah bin Raja Radin. Beliau merupakan anak Yam Tuan Besar negeri Sembilan. Sebelum cikgu menceritakan tentang sebab penentangan dan peristiwa penentangan, suka untuk cikgu mengajak semua murid-murid untuk mengenali sejarah ringkas Yam Tuan Antah. Di mana sebelum Yam Tuan Antah ini dilantik sebagai Yam Tuan Besar Negeri Sembilan pada tahun 1876, telah berlakunya perebutan tahta di antara Yam Tuan Antah dengan Tuanku Ahmad Tunggal bagi menduduki jawatan yang di-Pertuan Besar. Yam Tuan Antah ini, untuk makluman murid-murid, beliau ni terkenal sebagai seorang pahlawan. Manakala Tengku Ahmad Tunggal pula terkenal sebagai pengusaha biji timah yang kaya. Dalam persaingan ini, Datuk Kelana yang merupakan undang yang 4, masih ingat lagi? Iaitu cara pelantikan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan? Ya, betul. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dilantik oleh undang yang 4. Datuk Kelana ini merupakan salah seorang undang yang 4, iaitu merupakan undang di Luak Sungai Ujong. Luak Sungai Ujong ini kalau pada masa kini adalah Seremban, iaitu daerah Seremban. Baiklah. Okey, Datuk Kelana merupakan undang yang 4 di Luak Sungai Ujong. Beliau ini tidak menyokong Yam Tuan Antah untuk dilantik sebagai yang di-Pertuan Besar. Baiklah, itu sedikit tentang latar belakang Yam Tuan Antah. Sekarang, mari kita lihat apakah sebab penentangan Yam Tuan Antah ini. Murid-murid tahu? Jom kita lihat satu persatu. Yang pertama, Yam Tuan Antah ini menentang British kerana mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong. Yang kedua, British ini dia menyokong Datuk Kelana yang mendakwa Teraci adalah wilayahnya. Untuk makluman murid-murid semua, Teraci ini termasuk dalam kawasan Seri Menanti yang diperintah oleh Yam Tuan Antah. Sebab itulah Yam Tuan Antah ini bangkit dan marah British. Sebab apa? Sebab British ini dia sokong Datuk Kelana ni yang mendakwa bahawa Teraci itu adalah kawasannya, sedangkan Teraci itu merupakan kawasan pemerintahan Yam Tuan Antah. Apabila keadaan ini berlaku, Yam Tuan Antah ini dia tidak bersetuju dengan tindakan British yang menyokong Datuk Kelana. Ini kerana apa? Kerana Yam Tuan Antah ini dia bimbang British ni akan meluaskan kuasanya ke kawasan yang lain. Baiklah, itu habis tentang sebab penentangan. Mari kita lihat pula apakah peristiwa penentangannya. Ianya bermula pada tahun 1875 di mana berlakunya pertempuran di Paroi, di mana Yam Tuan Antah ini berjaya menawan Paroi, tetapi British telah menyerang balas. Jadi apakah kesannya?
Ya, betul. Kesannya Yang Tuan Antah kalah. Okey, seterusnya pada tahun 1876, Yang Tuan Antah telah berunding dengan British untuk menamatkan persengketaan. Hasil rundingan tersebut, apa hasil dia? Hasil rundingan tersebut, Yang Tuan Antah ini diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Untuk makluman murid-murid semua, Seri Menanti ini merupakan tempat bersemayam yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat pahlawan yang kedua. Ini dia. Siapa ni? Betul, Datuk Bahaman. Beliau merupakan pahlawan di negeri mana ya? Ini dia. Negeri Pahang. Betul, pandai murid-murid cikgu. Jom kita kenali siapakah Datuk Bahaman ini. Nama sebenar beliau adalah Abdul Rahman bin Imam Noh. Beliau ini digelar sebagai Datuk Bahaman, iaitu orang kaya Semantan. Datuk Bahaman ini merupakan pahlawan negeri Pahang yang tidak gentar dan tidak takut dalam menentang pelaksanaan Undang-Undang Barat yang telah mengenepikan adat resam orang Melayu. Pada usianya 24 tahun, Datuk Bahaman yang dikenali dengan gelaran orang kaya Semantan ini dengan lantangnya telah menyuarakan bantahan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Okey, seterusnya, semangat kepewiraan Datuk Bahaman ini amat dikagumi walaupun tanpa kekuatan senjata yang mencukupi. Beliau tetap berupaya mempertahankan orang Melayu di negeri Pahang. Sekarang mari kita lihat pula sebab penentangan Datuk Bahaman di Pahang. Okey, baiklah murid-murid. Datuk Bahaman ini penentangannya bermula kerana Datuk Bahaman ini telah kehilangan hak memungut cukai dan dilucutkan gelaran sebagai pembesar. Jadi Datuk Bahaman ini marahlah sebab dia telah kehilangan kuasa untuk memungut cukai dan tak ada lagi gelaran pembesar. Dia dah hilang jawatan sebagai pembesar di Pahang. Baiklah, sebab yang kedua pula, Datuk Bahaman ini dia menentang pembinaan Balai Polis Lubuk Terua yang merupakan kawasan pengaruhnya. Untuk makluman murid-murid semua, pembinaan Balai Polis di Lubuk Terua ini dianggap satu pencerobohan ke atas tanah orang Melayu. Kerana apa? Kerana ianya mengganggu kegiatan mereka dan menyebabkan Datuk Bahaman ini bangkit menentang peraturan yang menyusahkan kehidupan masyarakat tempatan. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat peristiwa penentangan Datuk Bahaman. Okey, penentangan Datuk Bahaman ini bermula pada tahun 1891 di mana Datuk Bahaman ini mengetuai serangan terhadap British. Apa yang Datuk Bahaman dapat? Ya, betul. Datuk Bahaman telah berjaya menawan Lubuk Terua. Seterusnya, pada tahun 1892, British dia telah menyerang balas balik Datuk Bahaman ini. Tetapi Datuk Bahaman ini dengan berbekalkan kehebatan seni silat Melayunya tu, dia telah berjaya mematahkan serangan British di Semantan. Seterusnya, pada tahun 1894, Datuk Bahaman ini telah berjaya menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Apakah sebenarnya rahsia Datuk Bahaman ini? Kalau murid-murid perasan, dalam ketiga-tiga tahun ini, Datuk Bahaman telah berjaya mengalahkan pihak British. Di mana sebenarnya Datuk Bahaman ini seorang pahlawan yang bijak. Walaupun dalam kekurangan senjata, dia tetap bersemangat untuk menentang
British, sehingga British ini dia rasa takut kemudian dia memanggil orang-orang dari orang asli, dia panggil askar Sing untuk mencari Datuk Bahman ni sehingga ke lubang cacing. Akhirnya pada tahun 1895 Datuk Bahman telah berundur ke mana murid-murid? Ya, betul. Negeri mana ni? Bendera negeri mana warna merah ni? Bendera Kelantan. Datuk Bahman ini telah berundur ke Kelantan setelah menawan semula Jeram Ampai. Sampai di sini saja video kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa kamu semua tekan butang subscribe dan loceng. Jangan lupa juga like, share video-video cikgu dengan rakan-rakan kamu. Bye.